peringatan dulu lah sebelum mula. Suara ayam. Tutup. Assalamualaikum sahabat semua. Jadi alhamdulillah kita boleh bersiaran langsung dengan Ustaz Zahar melalui Google Meet ni. Dan Ustaz pun ada buat rakaman daripada every live. Betul Ustaz ya? Betul. Jadi kita akan berkongsi ilmu dengan sahabat lain yang kalau tak dapat nak join pagi ni, insyaAllah kita boleh dapat manfaatnya daripada apa yang Ustaz akan berikan pencerahan, iaitu yang bertajuk tentang mengupas solat Jumaat. Kebetulan kita sekarang ni dalam norma baru solat Jumaat. Jadi daripada sini kita boleh sebar-sebarkan kepada rakan-rakan yang lain yang tak dapat join pagi ni, mungkin ada masalah lain. Jadi mungkin saya boleh saya minta Ustaz boleh teruskan untuk kita buka tazkirah pada pagi. Boleh Ustaz mulakan? Okey. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Fadil Abang Zaki, Fadil Ustaz Tuan Iman kita, pengerusi seluruh Lejatan Kuasa Surau Puncak Alam, dan yang saya raikan tuan-tuan puan-puan, mudah-mudahan kita diberikan kesihatan yang baik dan juga kita diberikan keberkatan sepanjang program kita dan juga sepanjang hidup kita, insya-Allah. Seperti mana yang kita maklum, kita akan berkongsi dalam masa yang diberikan ini tentang pengurusan ataupun berkaitan dengan tata cara berkaitan dengan sembahyang Jumaat. Jadi apabila kita sebut sembahyang Jumaat, dia ada beberapa subtopik yang perlu kita fokus. Tetapi hari ini tuan-puan, kita nak fokus lebih kepada satu sahaja, iaitu tajuk dia berkaitan dengan syarat sah mendirikan Jumaat. Dan juga yang last sekali kita akan bincang isu-isu yang berkaitan dengan sembahyang Jumaat, ataupun dia panggil isu yang praktikal dengan kita. Itu last sekali. Baik, satu topik yang penting dalam sembahyang Jumaat ini, dia ada 3, tapi kita nak fokus hari ini satu sahaja, iaitu pertama syarat wajib. Kita nak sebut satu hari ini. Dan yang keduanya yang kita nak fokus hari ini adalah syarat sah mendirikan Jumaat. Itu kita nak fokus berkaitan dengan terma dan syarat mendirikan Jumaat. Baik, kita mulakan dulu tuan-puan. Yang pertama iaitu syarat wajib. Kita tak guna kitab tuan-puan hari ni kerana kita santai-santai saja. Program kita program santai. Jadi kita tak guna secara formal kitab. Cuma kita rujuk beberapa kitab. Yang antaranya yang kita akan guna ialah kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain. Yang kedua kitab Sulamus Sibyan. Yang ketiganya ialah kitab niat dalam sembahyang. Yang keempatnya ialah kitab Baijuri Ibnu Qasim. Itu antara kitab-kitab yang kita akan refer sebagai dalil, sebagai sumber rujukan asas untuk kita pegang. Baik. Yang pertama tuan-puan, kita nak bincang tajuk yang pertama ialah syarat wajib. Ini antara benda penting yang menjadi polemik ataupun isu di kalangan kita, terutamanya sempena musim pandemik ni. Ada timbul-timbul isu yang mengatakan bahawa bagaimana kita mendirikan sembahyang Jumaat 40, tak cukup 40, dan juga orang yang tak mampu pergi, tak boleh pergi, adakah haram ke atas mereka yang mendirikan zuhur di rumah. Itu yang kita akan fokus hari ini tuan-tuan. InsyaAllah
kita dua tajuk ini ataupun dua subtopik ini dia akan membongkar dan merungkai isu-isu kita. Yang kita akan fokus satunya ialah syarat wajib yang boleh merungkai adakah haram ke atas kita tidak mendirikan Jumaat, mendirikan zuhur di rumah walaupun lebih 3 kali. Walaupun lebih 3 kali, adakah haram ke atas mereka yang tak solat Jumaat berturut-turut? Ini nak jawab ini isu ni tuan-puan, mesti kita tahu subtopik yang pertama ialah syarat wajib. Syarat wajib. Kemudian isu yang kedua, kita nak rungkai isu yang kedua, boleh ke tidak boleh kita solat tak cukup 40 dan adakah kita kena sembahyang zuhur lain untuk cover. Itu kita akan bincang dalam topik yang kedua, subtopik yang kedua, syarat sah. Baik, dalam kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain dan juga kitab Idaman Penuntut tuan-puan, dia sebut syarat wajib ada 6 perkara. Syarat wajib ada 6 perkara. Baik. Dalam 6 perkara ni tuan-puan, saya nak fokus satu sahaja. Dalam 6 perkara yang saya nak fokus satu. Apa dia 6? Saya sebut ke semua 6 dan kita nak fokus satu daripada 6. Sembahyang Jumaat ini, baik, okey. Sebelum tu tuan-puan, saya bagi info tambahan dulu sebelum kita masuk syarat wajib. Jadi status sembahyang Jumaat ini semua kita maklum, wajib sembahyang Jumaat ke atas lelaki yang bermukim dan bermustautin. Kedua-dua status ini wajib ke atas mereka. Sama ada mereka itu bermukim atau mereka itu mustautin, wajib ke atas lelaki yang dapat syarat-syarat Jumaat. Tapi kita nak mention, kita nak tekankan, iaitu orang yang mustautin, orang yang mukim, wajib ke atas mereka Jumaat. Yang tak wajib kata Jumaatnya ialah, yang tak wajib Jumaat kata mereka ialah orang musafir. Musafir tak wajib ke atas mereka mendirikan Jumaat. Cuma dia bezanya di sini tuan-puan, bezanya ialah orang mungkin wajib ke atas mereka Jumaat, tetapi tidak dibilang, tidak dikira mereka ini orang yang sah mendirikan Jumaat ataupun dipanggil orang yang 40 orang yang sah mendirikan Jumaat. Saya ulang sekali lagi tuan-puan, tempat ini antara kekeliruan di kalangan masyarakat kita di antara status mustautin dan mukim ini. Yang pertama tuan-puan, orang yang mukim wajib mereka mendirikan Jumaat, tetapi mereka ini tidak boleh dikira. Mereka tidak boleh dikira sebagai salah seorang daripada 40 orang yang sah untuk mendirikan Jumaat di dalam qaryah. Dalam bahasa mudahnya tuan-puan, mereka ini wajib Jumaat tapi tidak boleh dikira sebagai ahli Jumaat untuk mendirikan Jumaat di tempat itu. Mereka just tumpan. Yang kedua, wajib Jumaat bagi orang yang mustautin. Mustautin ini, bahkan mereka ini boleh dikira di dalam 40 ahli Jumaat. Itu beza dia. Di beza di mana? Kedua-dua wajib Jumaat, cuma bezanya mustautin ini dikira 40 orang, tetapi mukim mereka hanya wajib mendirikan Jumaat, tapi mereka tidak boleh dikira di dalam bilangan orang yang 40 orang. Mereka just orang panggil menumpan Jumaat sahaja, bukan dikira Jumaat. Baik, serta itu sebagai intro status orang yang wajib Jumaat. Mukim dan mustautin wajib, cuma yang tak wajib ialah orang yang musafir. Orang yang musafir sahaja. Baik. Kita terus kepada syarat wajib tuan-puan. Sekejap lagi saya akan sebut perbezaan. Ini antara penting tuan-puan, perbezaan mukim dan mustautin. Ini pun tempat yang mengelirukan kita. Di antara status-status ini, benda yang basic, kita akan recall balik tuan-puan. Apa mukim, apa mustautin, dan dia punya kepentingan untuk kita tahu mustautin.
Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, kita akan fokus kepada syarat wajib. Ada 6 perkara yang kita nak fokus satu sahaja daripada 6. Pertamanya ialah syarat wajib ada 6 perkara, ataupun dalam kitab Matlaq dia ada 7. Pertamanya Islam, saya baca sahaja, kita nak fokus satu, yang ke-7, yang ke-6. Yang keduanya baligh. Yang ketiganya ialah berakal. Yang keempatnya merdeka. Yang kelima lelaki. Yang wajib adalah lelaki. Yang keenamnya ialah mampu. Yang keenam ialah mampu. Dan yang ketujuhnya ialah orang yang mustautin dan juga mukim. Itu orang yang wajib, iaitu mustautin dan juga mukim. Baik, di kalangan di dalam 7 ini yang kita nak fokus satu. Islam, okey, mudah. Yang keduanya baligh, yakni kanak-kanak tidak wajib kata mereka Jumaat. Cuma kita bawa kanak-kanak hari Jumaat untuk ajar dan latih sahaja. Tidak menjadi kewajipan kata mereka mendirikan Jumaat. Yang ketiganya ialah berakal. Orang yang sempurna akal, orang yang gila, tidak wajib ke atas mereka. Dan yang keempatnya merdeka, hamba tidak wajib. Yang kelima, laki-laki yang wajib. Adapun perempuan tak wajib. Perempuan tak wajib dan juga khunsa pun tidak wajib ke atas mereka. Cuma perempuan boleh sah kalau mereka mendirikan Jumaat. Tak perlu lagi mereka mendirikan zuhur kalau mereka buat Jumaat. Yang keenam yang kita nak fokus, iaitu orang yang mampu untuk mendirikan Jumaat. Tidak ada perkara yang diuzurkan. Tidak ada perkara yang diuzurkan oleh syarak. Kalau ada perkara yang diuzurkan oleh syarak, maka tak dapat syarat wajib. Antara yang perkara yang diuzurkan oleh syarak, ada beberapa perkara disebut di dalam kitab yang dia panggil uzur syar'i. Yang pertama contoh seperti sakit. Yang kedua disebut dalam kitab Wisyahul Afrah, hujan. Dan yang ketiga apa dia? Yang ketiga sebab-sebab lain juga yang tak boleh untuk kita sampai ke masjid. Ada disebut dalam kitab lain, banyak contoh tuan-tuan. Yang ketiga, menjaga orang sakit sehingga tak mampu, tak sempat ataupun tak boleh untuk dia meninggalkan. Juga dikira orang yang uzur syar'i. Dan yang praktikal dalam kita ini tuan-tuan, iaitu kita terhalang. Kita terhalang dengan sebab apa? Dengan sebab musibah ataupun wabak yang mengancam nyawa kita dan dihalang oleh pemerintah. Apabila kita dihalang oleh pemerintah, maka kita wajib akur kepada arahan pemerintah di atas masalah untuk menjaga nyawa, maka juga termasuk dalam uzur syar'i. Maksud apa uzur syar'i? Iaitu uzur yang diharuskan oleh syarak untuk tak mendirikan Jumaat. Apabila dapat uzur syar'i, apabila ada uzur syar'i, maka tidak mendapat syarat wajib. Apabila tak ada syarat wajib, maka gugur kewajipan mendirikan Jumaat. Apabila gugur kewajipan mendirikan Jumaat, maka dia bertukar kepada kewajipan asal, iaitu wajib mendirikan zuhur. Wajib mendirikan zuhur. Jadi sebab itulah isu ini tuan-tuan, apabila gugur kewajipan dengan sebab ada uzur syar'i, maka kewajipan asalnya ialah zuhur. Jadi wajib kita buat zuhur, tak haram ke atas kita meninggalkan solat Jumaat walaupun berturut-turut 3 hari, tak haram. Kenapa? Kerana tak dapat syarat wajib. Apabila tak sempurna syarat wajib, maka tidak ada masyru', tidak ada hukum ke atas kita. Itu settle tuan-tuan. Baik, terus kita nak terus kepada satu topik yang kedua, syarat sah. Syarat wajib dah settle. Kita nak tengok syarat sah, iaitu syarat sah Jumaat.
ataupun syarat sah Jum'ah. Jum'ah boleh dibaca dengan 2 wajah ataupun 3 wajah. Pertamanya kita boleh baca dengan Jumu'ah. Yang kedua kita boleh baca dengan Jum'ah. Yang ketiga kita boleh baca dengan Jumi'ah. Dia ada 3 cara baca. Yang popular disebut dalam kitab Baijuri 2, Jum'ah dengan Jumu'ah. Disebut dalam kitab Matlaq, boleh dibaca dengan Jumi'ah. Baik, settle. Syarat sah ni tuan-puan di dalam kitab Sulamus Sibyan dia ada 13, di dalam kitab Matlaq dan kitab Baijuri dia ada 6. Dia ada 6 syarat sah. Kita nak sebut di dalam 6 ini tuan-puan, kita nak fokus 2 sahaja hari ni. Kita nak fokus 2 sebab kita sembang santai sahaja melalui Google Meet ni tuan-puan, dan kita pancarkan juga dalam Facebook Live. Kita lebih kepada fokus isu-isu yang praktikal, isu-isu praktikal. Sebab tu kita tidak berhajat untuk cover ke semua 6 syarat sah dalam kitab ni. Kita hanya nak fokus lebih kepada 2 isu yang praktikal dengan kita. Baik, kita akan tengok tuan-puan, ada 6 isu, ada 6 syarat dalam kitab Matla'ul Badrain, dan ada 13 isu yang disebut di dalam kitab Sulamus Sibyan ataupun di dalam kitab Baijuri disebut 6. Jadi kita nak fokus daripada 6 ini ada 2. Yang mana tuan-puan 2 ini? Baik, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Syarat sah mendirikan Jum'ah. Kalau tadi tuan-puan syarat wajib, kena sempurna syarat wajib, barulah lekap kewajipan itu, ataupun baru wajib kita mendirikan Jum'ah. Tak dapat syarat wajib, tak sempurna syarat wajib, maka tak dapat kewajipan, ataupun tak dapat syarat wajib, maka gugur kewajipan. Yang kedua ni pula tuan-puan, saat topik kedua kita nak bincang apa? Kita nak bincang syarat sah. Kita nak bincang syarat sah. Ada dalam kitab yang ringkas ini ada 6 terma yang kita mesti follow untuk sah sembahyang Jumaat ataupun untuk sah Jumaat. Kalaulah tak ikut syarat sah ini, tak dapat syarat sah, tak sempurna syarat sah, menyebabkan tak sah Jumaat, tetapi dia sah sembahyang. Sembahyang itu jadi sembahyang zuhur, dia tak jadi sembahyang tak jadi Jumaat. Ada yang jadi zuhur dan ada yang kena qada lain. Itu isu dia. Baik. Jadi insya-Allah tuan-puan kita nak fokus 2 ini, menjawab isu yang kita nak tahu boleh ataupun tidak kita solat dengan 4 orang ataupun dengan 12 orang, tak cukup 40 orang. Dan apa yang perlu tindakan yang kita buat, sama ada walaupun kita buat 4 orang, adakah perlu ihtiyat untuk berhati-hati, lebih cermat, lebih teliti untuk kita buat zuhur balik. Ini yang dibincangkan oleh para ulama kita. Yang kita nak jawab isu ni tuan-puan, insya-Allah kita akan bincang 2 benda ini. Baik, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Tajuk yang kedua ini, syarat sah mendirikan Jumaat. Yang pertamanya, iaitu Jumaat mesti dilakukan dalam waktu zuhur. Ini kita baca sahaja, kita tak nak urai. Yang kedua, tajuk yang kedua ataupun syarat sah yang kedua yang kita nak fokus, iaitu yang keduanya, syarat sah yang kedua daripada 6 perkara ataupun 6 syarat, tidak boleh berbilan. Ini popular tajuk ni tuan-tuan. Syarat ni syarat yang popular dan praktikal, iaitu syarat jangan ada ataupun tidak boleh berbilan Jumaat di dalam satu tempat. Ini mazhab Al-Imam Syafi'i. Dia lebih rigid, dia lebih tegas berbanding mazhab lain. Iaitu syarat dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, tidak boleh mendirikan Jumaat
ataupun tidak boleh berbilan-bilan Jumaah di dalam satu qaryah ataupun satu tempat. Maksud dia tuan-puan, asalnya syarat yang kedua ini, dalam satu tempat tidak boleh didirikan beberapa tempat sembahyang Jumaah, melainkan ada hajat. Yang kita nak fokus yang tuan-puan ialah hajat yang dibenarkan oleh syarak ataupun hajat yang tidak dibenarkan oleh syarak. Ini menjadi topik perbahasan. Saya ulang sekali lagi tuan-puan. Syarat yang kedua ini, dalam mazhab Syafi'i, dia agak rigid, agak tegas. Apa yang ditetapkan oleh Al-Imam Syafi'i, dalam satu tempat tidak boleh berbilan Jumaah. Maksud apa tuan-puan? Maksudnya dalam satu tempat kita, satu taman, satu qaryah, satu kampung, tidak boleh ada 2 Jumaah ataupun 3 Jumaah. Ada 2 tempat yang sama dibuat Jumaah. Surau-surau yang berdekatan. Dalam satu taman, dalam satu presin, dibuat beberapa tempat mendirikan Jumaah. Dekat-dekat sahaja. Di atas alasan-alasan tertentu. Yang kita akan bincang lagi ni tuan-puan. Alasan yang dibenarkan oleh syarak, ada alasan yang tidak dibenarkan oleh syarak, dan apa solusi dia. Itu yang kita akan buat, yang kita akan bincang. Supaya yang kita nak sekali tuan-puan, kita tahu isu dan kita nak nampak solusi yang kita nak buat. Kita nak pastikan solusi itu bertepatan dengan mazhab kita. Baik. Jangan ada 2 ataupun berbilan beberapa solat Jumaat di tempat itu, yakni di satu tempat. Sekiranya ada, maka, baik, kalaulah ada beberapa sembahyang Jumaat, maka yang sahnya ialah satu sahaja. Yang sahnya ialah satu kelompok, satu surau, satu masjid, satu tempat sahaja. Contoh satu tempat, satu taman itu ada 3 masjid, ada 3 tempat, 3 surau yang mendirikan Jumaat. Mendirikan Jumaat tanpa sebab yang dibenarkan oleh syarak. Kita tengok dulu dia punya syarat asal, kemudian kita matching dengan isu yang berlaku di tempat kita. Asal dia tuan-puan, satu tempat itu tidak dibenarkan buat beberapa tempat. Kalau buat juga, maka yang sah hanyalah satu tempat sahaja. Tempat yang mana yang sah? Iaitu Jumaah ataupun surau yang takbiratul ihram awal, itulah Jumaat yang dikira sah berbanding dengan Jumaat-Jumaat yang lain. Sekiranya berbilan Jumaat pada satu tempat, maka jemaah yang sembahyang dahulu sahaja, sembahyang awal sahaja, yang sah Jumaatnya ialah mereka yang sembahyang awal sahaja. Dan yang kemudian, dan jemaah dan mereka yang solat kemudian daripada kelompok yang takbir awal tidak sah. Ini dia punya syarat yang ditetapkan oleh ulama kita di dalam mazhab al-Imamuna Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Inilah maksud di dalam kitab yang mengatakan jangan didahului Jumaah yang lain dengan takbiratul ihram ataupun serentak di tempat yang sama, iaitu satu bandar ataupun satu pekan ataupun satu kampung ada beberapa Jumaah yang didirikan. Bermaknanya inilah maksud yang dijelaskan dalam kitab-kitab lain, iaitu tidak dibenarkan mendahului Jumaat yang lain dengan takbiratul ihram. Maksud apa dia? Maksudnya sesiapa yang takbiratul ihram awal dalam beberapa Jumaat itu, itulah Jumaat yang dikira sah. Adapun Jumaat lain, tempat-tempat lain tidak dikira sah. Kenapa?
kerana ditegah berbilan Jumaah pada satu pekan atau satu kampung, melainkan, ini yang dibenarkan, melainkan di kawasan itu ada yang dibenarkan, dibolehkan. Ini yang kita nak fokus, tuan-tuan. Asal dia tak dibenarkan mendirikan beberapa Jumaat dalam satu taman, dalam satu pekan, dalam satu kampung. Melainkan dibenarkan ada beberapa syarat. Maka kita nak fokus syarat itu yang menjadi khilaf. Baik. Melainkan dibenarkan untuk kita mendirikan beberapa Jumaat pada satu kampung, satu taman. Melainkan, ini sah, mendirikan Jumaat dalam satu kampung, satu tempat itu, melainkan di kawasan-kawasan itu manusia sudah terlalu ramai. Melainkan di satu kawasan itu manusia sudah terlalu ramai dan sukar untuk mereka berhimpun pada satu tempat. Jadi tempat perbahasan, tempat khilafnya tuan-tuan, yang menjadi khilaf para ulama, bukan khilaf kita. Para ulama yang menjadi khilaf, iaitu mereka terlalu ramai, nak berhimpun satu tempat ini sukar. Maka sebab kesukaran mereka nak berhimpun itu yang menjadi perbahasan di kalangan para ulama. Ini yang tepat, orang panggil tepat yang para ulama berkhilaf ataupun berlakunya perdebatan di kalangan para ulama, iaitu mereka tak boleh berhimpun sebab yang terlampau ramai yang menyukarkan mereka untuk berhimpun. Antara sebab yang dibenarkan oleh syarak ialah ni. Kenapa sukar untuk mereka berhimpun? Sukar untuk mereka berhimpun pada satu tempat. Ketika itu, barulah diharuskan untuk mendirikan beberapa Jumaah. Orang kita ni dia tak sebut sebab-sebab yang menjadi sukar. Dalam kitab lain dia sebut, kita tengok kitab lain. Apa sebab yang menjadi sebab yang ditetapkan oleh ulama yang menyebabkan mereka tak boleh untuk mendirikan Jumaat satu tempat, sukar untuk berhimpun. Antaranya disebut dalam kitab Sulamul Sibyan, iaitu sebab yang boleh didirikan Jumaat berbilan itu, mereka tak boleh berhimpun satu tempat, sukar kerana mereka berada jauh. Mereka berada jauh di kalangan mereka ini tak sempat untuk pergi. Ini cerita orang dulu tuan-tuan, bukan cerita orang kita. Orang dulu ni ada yang terpaksa nak sampai ke masjid ini, terpaksa kena melintah sungai, berjalan kaki, tidak ada kenderaan. Ini tempat antara faktor, antara sebab yang sukar untuk mereka bertemu. Mereka mendirikan satu tempat. Ada sebab yang kedua yang dibenarkan ialah mereka tak boleh tak boleh mendirikan Jumaat tu sukar untuk berhimpun ini. Sebab yang kedua ialah sebab bermusuhan. Ada dua pihak ini bermusuh. Mereka tak boleh bertemu antara satu sama lain. Ini juga tak berlaku pada zaman kita, juga berlaku pada zaman dahulu. Jadi sehingga mereka tak boleh untuk bersatu, bermusuhan dua pihak tak boleh untuk bersatu satu tempat mendirikan Jumaat. Juga dibenarkan untuk mendirikan Jumaat yang berbeza. Adapun disebut sebab ramai orang sehingga tak muat untuk satu tempat, maka di sinilah berlaku perbahasan. Perbahasan di sisi mazhab kita. Mazhab kita, pendapat yang mengatakan bahawa kalau ramai sangat sehingga tak
muat satu masjid, boleh dibina masjid lain, boleh dibuat surau lain, maka pendapat itu pendapat yang lemah dan yang ditolak oleh mazhab kita. Kenapa? Kerana disebut di dalam kitab Al-Baijuri Ibn Qasim, syarat untuk mendirikan Jumaat tidak disyaratkan di surau dan di masjid, bahkan boleh dibuat di tempat terbuka, boleh dibuat di mana-mana, boleh buat di padan, di tanah lapang dan sebagainya. Sebab itulah dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i, pendapat ini ditolak, menjadi lemah dan mardud. Kenapa? Kerana ditolak, kerana pendapat mazhab Syafi'i kuatnya ialah kalau ramai masjid itu tak perlu masjid, boleh buat di luar masjid. Kalau tak buat, tak muat juga di kawasan luar masjid, boleh dibina di kawasan lain. Maka sebab itulah di sini tuan-puan, walaupun ada pendapat lemah yang mengatakan bahawa boleh dibuka, maka rupanya apa tuan-puan, di sinilah tempat yang berlaku satu lagi hukum, iaitu kalaulah kita buat, kita buat juga, sekarang ini ramai kita buat tuan-puan, sebab Majlis Agama Islam dia ambil pendapat yang mengatakan bahawa apabila ramai satu tempat, boleh dibuka surau lain. Mereka berpegang kepada pendapat itu, tetapi pendapat itu merupakan pendapat lemah dan mazhab Syafi'i, pendapat yang ditolak. Maka kita yang teliti, yang jaga ihtiyat, sebab itulah sewajarnya kita, kalau kita nak jaga, maka kita kena solat orang panggil zuhur sebagai cover. Ini pelik bunyi tuan-puan. Tapi itu kalau kita nak beramal dengan pendapat yang mu'tamad. Baik, settle. Kedua-dua ni sama je isu tuan-puan. Kita nak fokus satunya, syarat kedua dan syarat ketiga, solusi dia sama. Kita boleh buat, tetapi dari segi kita ihtiyat, kita nak jaga, sebab ada pendapat yang mengatakan tak sah kalau buat Jumaat dalam satu taman itu ada beberapa Jumaat lain. Kalau dalam satu preshin itu ada beberapa Jumaat dalam mazhab kita, bukan mazhab Maliki. Kalau orang taklid mazhab Hanafi, okey. Kalau orang taklid mazhab Maliki, okey. Tapi kita kira kita yang taklid mazhab kita. Kita tak tukar mazhab. Kita semayang cara Syafi'i, kita ambil wuduk cara Syafi'i, kita perkara batal wuduk cara Syafi'i, perkara semayang cara Syafi'i, perkara batal semayang cara Syafi'i, maka kita tetap nak berada dalam mazhab Syafi'i. Maka kita nak mengelakkan daripada perbuatan kita ini ada ulama yang mengatakan tak sah, maka kita nak kena cover bagi orang yang nak jagalah. Cover dengan zuhur. Bukan kata wajib, tapi itu bagi orang yang nak jaga sahaja, nak teliti. Itulah yang dibuat oleh tuan-tuan guru kita. Antaranya ialah pengarang kitab Niat Solat ini, iaitu Al-Alim Ustaz Syekh Haji Abdul Halim bin Sa'ad. Ini pengarang kitab ni tuan-tuan. Ini antara sempat saya mengaji. Juga itulah konsep yang dia buat. Telitinya, dia lepas dia jadi imam, dia akan buat zuhur balik. Untuk kecermatan kita dalam hukum. Sebab apa? Sebab ada ulama yang mengatakan tak sah sembahyang kita. Jadi nak bagi kita, semua ulama kata sah solat kita, maka kita buat zuhur balik. Itu bagi orang yang nak cermat sahaja. Bagi orang yang nak cermat. Bukan kata wajib, bukan kata wajib dia buat zuhur. Tidak. Itu kena faham dia punya solusi tu apa. Sebab kadang-kadang jadi isu balik. Isu balik apa? Kenapa pula nak kena buat zuhur? Seolah-olah dia kata, dah kita buat Jumaat, dah kenapa nak buat zuhur? Itu dia tak faham dari segi ketelitian dan kecermatan di dalam pelaksanaan hukum. Baik, kita bagi orang yang nak teliti dan nak cermat, maka kita buat zuhur cover balik. Tak buat pun okey. Tapi kita nak teliti, nak cermat supaya semua ulama perbuatan kita itu tidak ada mana-mana ulama yang mengatakan tak sah. Maka kita cara jalan untuk kita cover. Baik, settle tu. Last kali tuan-tuan, terakhir. Dia ada 6 semua. Kita nak ambil 2 saja yang kita nak fokus. Baik, saya tak sebelum saya baca lagi kitab kita ni tuan-tuan. Baik.
Tetapi saya tak sempat habis lagi bacaan kitab kita tadi. Tetapi dia kata sungguh pun kata ada pendapat yang mengatakan boleh berbilan Jumaat dalam satu tempat dengan sebab apa? Dengan sebab sukar untuk berhimpun. Dengan sebab nak berhimpun satu tempat tu sukar, dan sebab-sebab sukar itu kita dah bincang tadi. Ada pendapat lemah mengatakan kalau ramai sangat boleh buat juga, tapi itu lemah. Ada yang muktamad kata walaupun ramai tak boleh juga buat beberapa Jumaat. Kenapa? Kerana boleh dipindah ke tempat-tempat lain. Tetapi sebab itulah apabila ada percanggahan pendapat itu, tetapi sunat diiringi. Walaupun ada pendapat yang mengatakan boleh berbilan Jumaat kalau ramai sangat, tetapi sunat diiringi dengan sembahyang zuhur pula selepas Jumaat itu. Kenapa? Ini. Kerana sebab amalan ulama kita dulu tuan-puan, rupanya ada sumber dan ada hukum. Dia orang teliti dalam amalan ni, dia buat cover zuhur lain ni ada hujah, ada hukum yang dibuat oleh pengarang kitab kita ni tuan-puan. Saya sebut tadi Syekh Halim, ustaz kita ni, Alin Abdul Sa'ab ni, antara amalan yang dia buat dan juga dia amal oleh Tuan Guru saya juga, iaitu Tuan Guru Haji Cik Al-Qadahi dan Tuan Guru Haji Umar Abdul Razak. Dia akan semayang zuhur. Kenapa? Ini sumber dia tuan-puan. Mana dia? Tetapi sunat diiringi dengan sembahyang zuhur pula. Pula tu makna apa? Selepas sembahyang Jumaat. Tu. Kenapa? Kerana meraihkan qaul pendapat ulama yang mengatakan tidak sah berbilan Jumaat sekalipun ada hajat. Hajat itu tidak diterima, ditolak oleh ulama. Sebab ketegasan Imam Syafi'i dalam satu taman, satu kampung, dibenarkan satu Jumaat sahaja. Maka kita nak meraihkan qaul yang mengatakan ada hajab, yang mengatakan qaul Imam Syafi'i kata tak boleh berbilan, walaupun berbilan ada hajat sekalipun, tak dibenarkan. Maka kita nak meraihkan pendapat itu, kita cover zuhur lain. Baik, settle. Kita terus kepada last sekali tuan-puan, iaitu syarat yang kedua. 6 ni kita nak bincang 2 syarat saja. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Syarat yang kedua ataupun yang ketiga saya baca tadi. Hendaklah bilangan jemaah, yakni jemaah pada Jumaat itu seramai 40 orang ahli Jumaat. 40 orang ahli Jumaat. Baik, saya tahu tuan-puan. Ini yang nak jadi isu yang kedua kita nak bincang. Isu kedua kita nak bincang tuan-puan. Bagi orang yang bagi orang yang duduk rumah, settle dah tadi. Orang yang duduk rumah dia tak kena panggilan, ataupun dia tak dapat panggilan surau, tak naik nama untuk tersenarai nama untuk Jumaat minggu ni, tak wajib dia buat Jumaat, wajib dia buat zuhur. Tak haram kata dia buat zuhur, buatlah zuhur. Settle tuan-puan. Cuma isu dia ada soalan dalam, saya jawab terus takut saya lupa. Siapa ni dalam Facebook Live? Dalam Google Meet kita buka, last kali kita buka soalan tuan-puan. Last kali kita buka soalan. Okey. Itu isu-isu yang akan kita jawab sekejap lagi. Bagi orang yang tak wajib Jumaat tuan-puan, tak wajib Jumaat, di rumah dia boleh buat zuhur. Cuma isu dia nak buat zuhur ni nak kena tunggu solat Jumaat habis baru dia boleh buat zuhur, ataupun dia boleh buat zuhur segera. Itu isu dia. Baik, saya jawab terus secara ringkas dulu. Jawab dia tuan-puan, bagi orang yang tak wajib Jumaat, bagi orang yang tak wajib Jumaat, gugur kewajipan dia buat zuhur, adakah dia nak kena tunggu ataupun boleh buat? Jawab dia tuan-puan, dia ada khilaf di sini. Kalau ikut
muktamad, dia boleh buat segera. Masuk saja waktu zuhur, terus dia boleh buat zuhur. Tak perlu tunggu orang siap, barulah dia boleh buat. Kenapa? Kerana dia kewajipan mendirikan Jumaat gugur ke atas dia. Dia bertukar kepada zuhur. Tak perlu tunggu orang siap berjumaat baru dia boleh buat. Tetapi pendapat Ibn Hajar, dia ada khilaf dengan Syekh Ibn Hajar. Ibn Hajar mengatakan wajib kita kena tunggu siap Jumaat dulu, ataupun kita kena buat, wajib dilewatkan sembahyang kita. Kenapa? Kerana ada kemungkinan, ada andaian, mungkin kita ini dapat syarat wajib untuk mendirikan Jumaat. Mungkin kita ini boleh buat Jumaat. Andaian sahaja, mungkin. Andaian itu, mungkinlah kita boleh buat Jumaat, kumpul orang 40 orang buat Jumaat. Ataupun mungkinlah kita ini ada tersenarai untuk dipanggil Jumaat. Andaian itu ada. Ini Ibn Hajar. Kalau kita nak pakai pendapat Ibn Hajar, kita lewatkan, kita buat selepas daripada orang selesai buat Jumaat, dan masa tu masa dah tidak ada harapan lagi untuk mendirikan Jumaat. Baik, saya tuan-tuan. Baik, cara yang kedua yang kita nak fokusnya ialah hendaklah bilangan jemaah pada Jumaat itu seramai 40 orang. 40 orang tu siapa, tuan-puan? Yang kita nak bincang hari ni ialah 40 orang ahli Jumaat. 40 orang yang mesti ahli Jumaat. Okay, kita nak fokus hari ni, tuan-puan. Pertama ialah pada angka 40. Yang keduanya pada kriteria ataupun ciri-ciri ahli Jumaat. Saya ulang sekali lagi, tuan-puan. Ini antara tajuk yang agak penting. Yang kita nak fokus pertama ialah pada angka 40 yang kita nak bincang. Dan solusi dia. Yang kedua yang penting sangat, tuan-puan, ialah ciri orang ataupun kriteria ahli Jumaat yang sah. 40 orang itu, tuan-puan. Ciri 40 orang itu mesti ahli Jumaat. Apa ciri dia? Bukan kita main angkuk je. Bukan kita main kumpul je. Mesti kita kena tahu ciri orang yang sah solat Jumaat. Walaupun 40 tak menepati ciri, tak sah solat dia. Kita nak angka dan juga kita nak ciri. Inilah yang kita nak fokus hari ini untuk menjawab dan merungkai isu-isu yang berlega di kalangan kita. Adakah orang yang buat 4 orang wajib solat zuhur? Adakah orang yang buat 14 orang wajib solat zuhur? Itu yang kita nak bincang. Baik. Wajib. So, kita tengok yang pertama angka 40, yang kedua kita nak tengok yang kedua kita nak tengok ciri. Okey. Baik. Wajib bilangan jemaah itu pada Jumaat seramai 40 orang ahli Jumaat. Pertama dulu, tuan-puan, kita bincang angka dulu. Yang kedua kita nak bincang ciri ataupun kriteria ahli Jumaat yang 40 itu. Angka ni, tuan-puan, 40 ini dalam mazhab Syafi'i ialah qaul jadid yang mu'tamad. Qaul jadid yang mu'tamad. Kita tahu qaul jadid dengan qaul qadim ni. Qaul jadid ini mazhab Imam Syafi'i ataupun Al-Imam Syafi'i ketika mana dia berhijrah ke Mesir, meninggalkan Iraq, Baghdad. Ketika mana dia berada di Mesir, dia berfatwa dengan fatwa yang baru, maka itu dinamakan fatwa baru, fatwa jadid yang mu'tamad. Jadi qaul jadid ini kalau berlaku khilaf di antara qaul jadid, qaul baru dengan pendapat lama mazhab Syafi'i, maka yang mu'tamad, yang kuat, yang aqwalu dalilan, yang lebih kuat untuk kita berpegang ialah qaul jadid, pendapat yang baru, melainkan ada 14 isu sahaja qaul mu'tamad yang qaul qadim tersebut dalam kitab Asbah wan Nazair.
Ini bagi orang yang nak advance dalam fiqh, dia kena ingatlah. Secara umum, apabila berlaku pertembungan pendapat Imam Syafi'i, dia pendapat lama dengan pendapat baru, pendapat lama dia angka lain, pendapat baru angka lain, maka pendapat baru ini yang kuat, yang dipegang. Apabila kuat dinamakan mu'tamad. Apabila lemah itu dipanggil dhaif. Jadi qaul jadid dipanggil qaul yang mu'tamad, qaul lama, qaul qadim dipanggil pendapat lemah, melainkan ada 14 isu sahaja pendapat lama dia itu menjadi kuat. Itu bagi orang yang nak advance dalam fiqh saja dia boleh ingat tu. Baik, kita nak bincang ni simple saja tuan-puan. Angka 40 orang ini pendapat kuat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Syafi'i. Pendapat kuat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Syafi'i ketika beliau berada di Mesir. Dia menyebabkan pendapat lama dia, pendapat lama menjadi lemah. Kenapa? Kerana Imam Syafi'i kata, sekiranya sembahyang yang tak cukup 40, maka sembahyang Jumaat dia tidak sah. Tidak sah. Tetapi, tuan-puan, ingat, perbezaan angka ini, mu'tamad kata tak sah, dhaif kata sah. Ingat, ada pendapat dhaif, pendapat lemah yang mengatakan angka tak cukup 40 juga sah. Pendapat apa? Ini pendapat lemah. Dia ada 15 pendapat tuan-puan dalam kitab niat musalli ini, niat solat ini ada 15 pendapat berkaitan dengan angka. Cuma saya nak sebut ada 2 saja tuan-puan, iaitu pendapat qaul jadid yang mu'tamad. 40 orang syarat sah Jumaat mesti cukup 40 orang itu qaul jadid yang mu'tamad. Adapun qaul qadim bagi Al-Imam Syafi'i sah Jumaat dengan 4 orang. Ini qaul dhaif. Dan qaul yang Imam Syafi'i juga, iaitu 4 orang. Dan satu lagi tuan-puan yang diamalkan oleh Jabatan Agama Islam kita, dan satu qaul juga sah Jumaat dengan 12 orang. Ini angka yang sah tuan-puan. 4 orang sah, 12 orang sah. Angka-angka ini datang daripada iman kita juga. Maka sah dan harus kita beramal mengikut qaul qadim ini pada dua-dua masalah. Kenapa? Kerana dipilih, ditarjih oleh setengah sahabatnya, sahabat Al-Imam Syafi'i yang bernama Al-Imam Muzanni, dan murajih akan qaul ini oleh Abu Bakar Al-Munzir. Disebut di dalam kitab qaul ini, disebut di dalam kitab Al-I'anatul Talibin, dalam Hamish I'anatul Talibin, muka surat 58, oleh karangan Al-Alim Al-Allamah Said Bakar, ataupun dipanggil Bakri Shatta. Bakri Shatta. Jadi Bakri Shatta menyatakan dalam kitab dia I'anatul Talibin, sah beramal dengan angka 4 orang, sah beramal dengan angka 12 orang. 12 orang ini qaul qadim yang dikeluarkan oleh Imam Syafi'i, dan 4 orang dikeluarkan oleh Al-Imam Syafi'i, dan 12 orang itu ditarjih oleh Al-Imam Muzanni dan juga Abu Bakar Al-Munzir. Baik, itu angka 2. Cuma tuan-puan, solusi dia, ini yang kita nak sebut, yang menjadi bukanlah perdebatan tetapi menjadi isu juga di kalangan kita. Solusi dia, kita beramal dengan qaul yang lemah, buat 4 orang, buat 12 orang, tak cukup 40, itu qaul yang lemah. Qaul yang mu'tamad tak sah. Maka solusi dianya ialah kita untuk menjaga ihtiyat, kecermatan, ketelitian dalam implement hukum ini, kita cover dengan solat zuhur. Jadi sinilah yang kita kata tadi,
berlaku isu, ada orang kata tak perlu buat zuhur, ada orang kata kena buat zuhur. Kena di situ tuan, bukan wajib. Kena di situ dia buat zuhur. Kenapa? Kerana teliti dan cermat dia untuk memastikan amalan dia ini tidak ada mana-mana ulama yang mengatakan tak sah. Kalaulah dia buat Jumaat tak buat zuhur, ada ulama mengatakan tak sah solat Jumaatnya. Kenapa? Kerana Al-Imam Asy-Syafi'i qaulian mu'tamadnya tak sah buat zuhur tak sampai 40. Maka kita yang buat zuhur, buat Jumaat. Maka kita yang buat Jumaat 4 orang tuan-puan, buat Jumaat 16 orang sekarang ni ataupun 14 orang, kita beramal dengan pandangan ini, pandangan lemah. Maka ada qaul yang mengatakan tak sah. Apabila ada qaul yang mengatakan tak sah, orang yang cermat, dia tak nak mana-mana amalan dia yang ada ulama mengatakan tak sah, maka dia cover dengan solat zuhur. Jadi kita nak tahu jawapan sebenar tuan, bukan kata wajib. Orang yang cover dengan zuhur itu ihtiyat, cermat, teliti di dalam pelaksanaan amalan dia. Bagi orang yang tak nak buat zuhur, okey, tak ada masalah sebab dia beramal qadha'if. Qadha'if pun boleh pakai. Jadi tak timbul isu tuan-puan. Sebab ada orang mesej kat saya tuan-puan, ada isu berlaku di Putrajaya ni, WhatsApp yang sampai kat saya. Dia kata, Ustaz, ada orang buat zuhur, sedangkan tak perlu buat zuhur. Kenapa buat zuhur balik? Dia dah buat Jumaat, kenapa pula nak buat zuhur, Ustaz? Jadi timbul isu pula buat zuhur. Jadi adalah orang jawab, dia kata tak perlu buat zuhur kerana amalan dia ini amalan yang diterima. Sebab apa? Sebab khilaf mazhab ini, khilaf pendapat ini, khilaf yang mu'tabar, yang diambil kira. Betul ke tidak jawapan? Jawab dia betul. Jawapan yang diberikan itu betul. Kenapa? Kerana kalau tak buat Jumaat pun, tak buat zuhur pun betul, dia beramal qadha'if. Bagi orang yang buat zuhur pun betul. Jangan kata orang buat zuhur tak betul. Orang buat zuhur lebih tepat. Kenapa? Kerana dia nak beramal dengan amalan yang lebih teliti, lebih cermat, lebih ihtiyat. Kenapa? Kerana dia lebih warak, lebih menjaga. Dia tak nak amalan dia ada mana-mana ulama yang mengatakan tak sah. Jawapan dia kedua-dua tuan-puan, tak perlu jadi isu. Bagi orang tak nak buat zuhur, terpulang atas dia nak pegang pada qadha'if. Bagi orang buat zuhur juga betul dan lebih tepat. Kerana apa? Kerana dia beramal qaul mu'tamad. Wallahu a'lam. Baik. Last kali tuan-puan, saya nak sebut sedikit basic berkaitan dengan ciri yang penting. Angka dah settle. Berkaitan dengan ciri, ini penting juga tuan-puan. Ciri orang yang 40 ataupun ciri orang yang 4 orang ni, ataupun ciri orang yang 16 orang yang kita solat sekarang ni. Penting ambil kira ciri. Ciri ni di dalam kitab mana pun dia guna tuan-puan, dia panggil ahli Jumaah. Dia panggil ahli Jumaah. Nak jadi ahli Jumaah ini ada beberapa syarat. Ini penting. Kita kena ambil kira. Ini menjadi tanggungjawab. Sebab itulah tuan-puan, dulu masa saya belajar dulu, amalan untuk Tok Guru, dia kata kalau boleh Tok Imam ni, dia kata kena kempen Qaryah dia, orang yang mengaji fardu ain, mengaji kitab ni, pastikan cukup 40 orang. Kempenlah anak Qaryah dia supaya yang datang belajar ini kalau boleh 40 orang lebih. Kenapa? Kerana kita nak pastikan 40 orang yang solat Jumaat ini dia termasuk ciri-ciri ahli Jumaat. Termasuk ciri ahli Jumaat. Jadi nak dapat ciri ahli Jumaat, mesti orang yang tahu, mesti orang yang belajar fiqh. Kalau orang yang tak ambil tahu fiqh, tak ambil tahu tata cara berkaitan solat, dia tak boleh dinamakan ahli Jumaat. Sebab itu dulunya, saya masih ingat lagi perkataan Tok Guru saya. Dia kata, dan waktu belajar, waktu mengajar di surau, kempen dia kata. Kempen orang datang ni kalau boleh 40. Kenapa? Kerana 40 orang yang kita nak buat Jumaat ni, orang ini kita nak pastikan mereka termasuk orang yang ahli Jumaat. Ciri-ciri yang macam mana tuan-puan? Yang pertama, ciri ahli Jumaat ini, dia Islam. Mudah. Yang kedua, akil. Yang ketiga, baligh. Yang keempat, merdeka. Yang kelima, lelaki. Yang keenam ini, mustautin. Yang keenam penting ni tuan-puan. Yang keenam, mustautin. Yang saya nak fokus ni ialah ciri yang keenam.
iaitu mustautin. Sebab itulah database kita. Kita sebagai pengurusi, kita sebagai imam, kita ada database kita. Apa dia database? Pengkalan data kita ini, ahli qaryah kita ini, kita kena ada, kita kena tahu, ini ahli qaryah yang mustautin, ini ahli qaryah yang muqim. Dia tahu. Tu Iman akan tahu. Ni kawan dia yang baru duduk tempat dia ni. Bersembang. Tanya dia. Sebab apa kita bersembang nak kena tanya, collect maklumat dengan dia, tanya dia. Sebab kita nak tahu status dia. Status dia berada dalam qaryah ini mungkin atau mustautin. Kenapa ambil kira? Ambil kira mustautin mungkin ini pada nak mendirikan Jumaat. Itu sangat penting. Sebab 40 orang bukan mungkin, 40 orang yang mustautin. Apa dia mustautin, tuan-puan? Mustautin ini iaitu asal mustautin ni penduduk kekal. Tu makna bahasa dia. Asal dia penduduk kekal. Mungkin penduduk sementara. Itu bahasa simple dia. Penduduk kekal, penduduk sementara. Apa makna mustautin penduduk kekal? Iaitu orang yang bercita-cita hati dia. Ni dia tekad, dia azam untuk mendiami satu taman itu sampai bila-bila. Sampai dia mati. Dia tekad. Sebab tu kita nak tanya dia. Ada saja orang datang taman kita nak tanya berkenalan, pengurusi berkenalan, Tok Imam berkenalan. Tuan Haji, dari mana? Dari taman sebelah. Duduk kat sini ni, kiranya beli rumah ke? Ya, beli rumah dah. Lepas tu tak balik kampung dah. Nak balik, tak lama, duduk dah tua-tua balik lah. Apabila dia ada cita-cita nak balik, itu bukan mustautin. Itu nama mukim. Kenapa? Kerana mustautin ni, tuan-puan, dia ciri hati. Bukan ciri perbuatan. Tidak. Dia tak tengok pada perbuatan, dia tengok pada niat. Iaitu orang yang bercita-cita hati dia untuk mendiami sesuatu tempat selama-lama. Bahasa kita kata apa, tuan-puan? Saya nak duduk sini sampai matilah. Tu bahasa mudah. Kalau dia kata dia nak duduk sini sampai mati, mustautin. Walaupun dia mustautin tu sebulan, ubah niat. Boleh? Dalam sebulan dinamakan mustautin, bulan depan mukim. Kenapa? Kerana bulan depan dia ubah niat, dia bincang dengan isteri dia, tak sesuai kita duduk taman ni, kita tukar, pindah taman lain. Tetap nama mustautin sebulan. Kenapa? Kerana mustautin bukan ciri perbuatan tapi ciri niat. Mungkin, tuan-puan, apa niat mungkin? Mungkin penduduk sementara. Apa dia? Maksud dia? Penduduk sementara inilah orang yang bercita-cita hati untuk mendiami suatu tempat sementara walaupun 1000 tahun. Walaupun 1000 tahun, nama sementara. Kenapa? Kerana dia nak duduk di sini ni, tak sampai mati. Lepas pencen dia akan balik kampung. Itu sementara. Sementara ni, tuan-puan, bukan koik kepada masa 4 hari, bukan koik sebulan, bukan koik tahun, tetapi koik dia kekal ataupun selama-lama. Itu takrif mustautin. Boleh tengok di dalam kitab I'anatul Talibin, boleh tengok di dalam kitab Sulamus Sibyan. Boleh tengok juga dalam kitab lain, tuan-puan, dalam kitab Matla'ul Badrain pun dia sebut tapi ringkas. Yang detail Sulamus Sibyan, dalam kitab Bajuri Ibn Qasim detail. Itu antara benda yang kita kena tahu. Sebab apa, tuan-puan? Sebab mustautin ni ciri untuk kita bilang 40 orang. Jangan kita bilang semua. Mungkin pun kita bilang, mustautin pun kita bilang, orang musafir pun kita bilang. Tak. Musafir tak wajib Jumaat. Tapi dia nak Jumaat juga, okey. Tak jadi isu. Tapi tak boleh bilang 40 orang. Mungkin dia tumpan sahaja di taman kita. Ramai taman, tuan-puan, orang mukim. Sebab itulah isu dia. Apabila dia mukim, tak boleh nak buat 40 orang Jumaat. Sebab itulah isu di satu-satu masjid, tuan-puan, nama saja 40, tapi ahli Jumaat ada 4 orang aja. Contoh, tuan-puan, salah seorang guru, tuan guru saya ni, Syekh Halim Sa'ad ni, tahun 80-an, dia menjadi imam. Imam di masjid orang lantik dia, imam masjid negara. Masa tu dia zaman Tayyip Azamuddin. Tapi dia bukan imam satu. Tayyip Azamuddin imam satu. Dia imam 3. Jadi dia kata, dia imam dia tahu.
masjid negara ini, dia kata, orang, walaupun, kalaulah nak ikutkan ribuan tuan-puan, muat, telus, yang semayang penuh masjid negara, tapi dia kata 40 orang yang mustautin tak sampai. Sebab apa dia tahu? Kerana dia imam. Dia ada database dia. Dia kata, saya tahu saya imam, berapa orang sahaja masjid negara yang mustautin, tak sampai 40 orang. Tapi buat juga. Kenapa? Kerana terpaksa buat juga untuk meraihkan orang mukim yang ramai nak solat. Bermakna tuan-puan, dia mendirikan solat berdasarkan pendapat dhaif angka 416. Tapi sebab itulah saya sebut tadi, pengarang kitab kita ini tuan-puan, lepas dia jadi imam, dia akan cover dengan zuhur. Ini cermat dan teliti dia. Dia kena. Tak sah. Kenapa tak sah? Kerana walaupun ramai dia kata masjid negara ini, bukan mustautin. Tak sampai 40 orang. Kerana orang datang tu orang bekerja. Sekitar masjid negara tuan-puan, orang yang tuan-puan, kerana dia bekerja, dia qaryah lain. Oleh kerana dia bekerja sekitar masjid negara, dia semayang di masjid negara. Orang yang betul-betul nak mati qaryah itu tak ramai. Tak sampai 40. Maka dia kena beramal dengan pendapat dhaif, iaitu ahli Jumaat yang tak sampai 40. Settle tuan-puan. Ciri yang kedua. Ciri yang keenam settle. Saya nak sebut ciri ketujuh. Tapi kalau ada kitab lain tuan-puan, ciri ketujuh dia asin. Kitab Sulamus Sibyan, dia letak asin ciri ketujuh. Tapi saya nak sekalikan, jadikan ahli Jumaat. Apa ciri ketujuh tuan-puan? Iaitu mesti ahli Jumaat itu qari. Ataupun bahasa mudah tuan-puan, mesti ahli Jumaat orang yang sah sembahyang dirinya. Sebab tu saya katakan tadi, kenapa para tuan guru kita, tok-tok guru kita kempen satu-satu masjid, pastikan orang yang belajar agama, orang yang mengaji kitab itu 40 orang. Kenapa? Kerana nak 40 orang yang sah diri dia sembahyang. Nak orang yang sah 40 orang itu, orang yang diri dia sah sembahyang. Kalau diri dia tak sah sembahyang tuan-puan, tak tahu cara baca Quran, baca Fatihah, tak tahu cara sah baca tahiyat, tak tahu cara sah takbir ikut dan Allahu Akbar, suara pun tak ada. Kalau ada pun suara tak jelas, maka ini tuan-puan orang-orang yang bukan boleh termasuk dalam kategori ataupun kelas, bukan boleh dikelaskan dengan ahli Jumaat. Tak boleh nama ahli Jumaat. Kenapa? Kerana dia tak mendapat ciri qari. Tak mendapat ciri qari, orang yang sah bacaan wajib. Tu. Ini penting tuan-puan. Baik, saya tak nak ulas panjang tuan-puan sebab kita masa dah lebih. Jadi itulah dia ciri yang terakhir, iaitu 40 orang penting, dan juga 40 orang itu mesti ahli Jumaat. Ciri-ciri ahli Jumaat itu kita senarai tadi ada 7. Jadi ciri yang paling penting, ciri yang ke-6 mustautin, dan ciri ke-7 iaitu orang yang qari, orang yang sah bacaannya, orang yang sah bacaan sembahyangnya. Jadi 40 tu kita kena kira ahli Jumaat. Walaupun ahli Jumaat 40 tuan-puan, penting 40 angka 40. Kalau nak angka 4, 4 lah. Tapi 4 yang ahli. Kalau nak guna pendapat dhaif, 12, tapi 12 ahli. 12 orang yang sah sembahyang dia. Kalau nak 40 ahli Jumaat. Walaupun ahli Jumaat itu tuan-puan, mustautin, mustautin, mesti dia mustautin dan juga dia qari, walaupun dia itu jin sekalipun. Ini boleh dikira. Ini ekstra saja. Ini maklumat ekstra. Disebut dalam kitab I'anatul Talibin. Jilid yang pertama. Disebut dalam kitab Sulamus Sibyan. Jilid yang pertama. 40 orang itu, 39 manusia, seorang nak lekatkan 40 jin. Tapi mesti jin mustautin di puncak alam, dan juga dia qari. Qari bukan qari itu. Maksudnya, qari ini orang yang sah bacaan asal dia. Tapi syarat dia disebut dalam kitab Sulamus Sibyan dan I'anatul Talibin, mesti jin dia berupa manusia. Ini ekstra info saja tuan-tuan. Ekstra info saja. Kok lah orang kata, tak cukup lah Ustaz 39, kita nak beramal dengan kau dhaif tak dapat, kau muktamad tak dapat. Tiba-tiba muncul seorang. Tak kena pun dia ni. Tak kena tak boleh lah. Sebab dia kena mustautin. Tapi dia mengaku, dia kata dia mustautin di sini. Mustautin di puncak alam. Kita kata, tak apa boleh ni. Kita tahu dah dia ni. Dah dia kata mustautin puncak alam.
dia pun rupa-rupa manusia, lepas tu dia pula mengaku, dia kata saya jin, boleh pakai, boleh kira 39 rial satu saja jin, boleh pakai. Tapi rupa mesti rupa manusia. Kalau dia berupa binatang masuk, maka tidak boleh dikira. Sebab itulah tuan-puan, nanti kita akan belajar, kalau ada kesempatan belajar tajuk Jumaat di secara real. Ini secara Google Meet ni kita santai-santai. Secara real kita belajar secara lebih detail. Itu kita akan bincang secara detail. Jin juga dia jemaat di tempat dia. Cuma apabila dia nak follow kita, dia akan berupa manusia, barulah boleh kita nak kira dia 40 orang. Wallahu a'lam. Kita buka, saya serah balik kepada Abang Zaki kalau ada soalan yang perlu kita jawab, yang belum belum jelas, boleh kita jawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fadil tuan pengerusi kita. Kalau kita ikut pahaman yang sebenar tadi, Yes. orang jemaah dengan syarat-syarat tertentu di antara mustautin, Ya. katakan dia kata tak cukup tadi dalam angka 4 ke 12 ke 16 tadi. Ya. Dia jenis orang yang teliti, cermat dan cuba berikhtiar. Dia ganti dengan sembahyang Zuhur. Okey. Adakah masa jemaah tadi dalam sembahyang Jumaat tadi angka 4 ke 12 16 ke, imam kena terangkan pada jemaah yang hadir supaya ganti dengan sembahyang Zuhur, supaya sembahyang Zuhur itu boleh dirikan cara berjemaah pula. Okey. Ataupun sembahyang sendiri-sendiri je. Okey. Terima kasih. Sama-sama. Oh, ini soalan arah tinggi ni. Bagus. Jadi satu soalan pertama okey lagi, sampai soalan kedua tu. Soalan kedua tak ada kena buat jemaah. Baik, soalan pertama, nak buat zuhur bagi orang yang nak teliti, nak ihtiyat, nak jaga, yang diamalkan oleh para ulama kita. Okey. Cuma soalannya, adakah imam ini kena announce ataupun kena beritahu kepada jemaah ini secara elok, seeloknya untuk kita teliti ihtiyat dalam hukum ini, kita kena buat zuhur. Adakah tu iman kena beritahu? Jawab dia tuan-puan, jadi tidak menjadi kewajipan lah. Cuma orang panggil apa, imam ni dia nak beritahu boleh, tak beritahu pun tak apa. Tak menjadi kewajipan kepada dia. Tapi kalau dia beritahu, sunat lah. Dapatlah pahala sunat. Sebab apa? Sebab ini bukan isu wajib solat zuhur. Tapi kalau isu wajib solat zuhur, baru menjadi kewajipan kepada iman, wajib iman beritahu. Tapi oleh kerana bukan isu wajib, tapi isu sunat, ihtiyat, maka iman juga, kalaulah dia nak secara nak bantu jemaah-jemaah lain, dia just beritahu, sebaiknya tuan-puan, kalau tuan-puan nak jaga, teliti dalam pelaksanaan hukum ini, tuan-puan buatlah zuhur lain. Dan boleh sama-sama kita jemaah. Baik, itu saja. Cuma jangan jadikan satu SOP lah. Jadi isu lain dah ni. Nanti pengerusi buat SOP baru kita. Tambahan SOP, kita mesti buat zuhur lain. Jadi orang kata, ini masjid ni, Pucang Alam ni dah sesak dah ni. Kata. Orang tak tahu ihtiyat. Sebab yang ramai duk condemn tuan-puan, ustaz-ustaz lain kata, kenapa nak kena buat zuhur? Dia kata tu salah tu pemahaman tu. Kesian kat orang, berat je dia orang nak kena buat zuhur lain. Jadi kena betulkan pemahaman. Kita bukan wajibkan zuhur. Kita cerita hukum ihtiyat, teliti, cermat dalam menjaga hukum. Bagi orang yang nak naik maqam tu, nak naik martabat tu, seeloknya buat. Sebab itulah kita kena bijaksana dalam buat tu. Wallahu a'lam. Baik, pengerusi. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Okey tak, salam kedua. Baik, boleh. Dekat Puncak Alam ni ada banyak fasa. Okey. Kalau dekat kampung adakah Fedal Keceraka, fasa 1 jemaah dia. Okey. Kalau dekat Masjid Puncak Alam, fasa 2 dengan Sinar Alam. Kalau Surah Syifa, fasa 3 apartmen sekali lah. Kita pasal Pemastautin, kadang-kadang ada orang lama ataupun istilah kawan-kawan ataupun otai, dia tak ada dapat nama di masjid contohnya. Dia datang ke Surah Syifa sebagai jemaah. Adakah dia dikira sebagai Mustautin. Pemastautin ataupun ada apa tadi ya? Mukim.
sikit. Okey tak. Dia kalau dia fasa lain, dia mustautin fasa 1, kita fasa 3, maka dia kira mustautin fasa 3. Macam tu. Dia asalnya Korea tu luas. Tetapi sekarang ini disempitkan border. Sekarang ini border Korea ni tuan-puan, persepadanan Korea telah dibuat oleh Jabatan Agama. Bukan ikut asal. Kalau ikut asal lain. Jadi sekarang ini dia ikut autoriti, orang yang ada autoriti untuk buat persepadanan ini, maka dikiralah syarat mengambil kira. Kita tak kira kepada dia punya garis panduan asal dalam kitab. Garis panduan pemisah di antara sepadan Korea 1 dengan Korea 2. Tidak. Sekarang ini persepadanan Korea ini telah dibuat oleh pihak Jabatan Agama, maka kita follow sahaja. Jadi Korea fasa 3 dengan fasa 1, kita ambil kira mustautin fasal masing-masing. Kalau fasa 3 Masjid Puncak Alam ni fasal 3, maka kita kira mustautin fasa 3. Kalau orang fasa 1 datang ke kita Puncak Alam fasa 3, kita tak boleh kira mustautin kita. Dia sebagai orang panggil tumpan sahaja di fasal 3. Asalnya dia ni dikira fasa 1 sebab dia memang mustautin fasa 1. Oleh kerana dia tak nak semayang di fasal 1 penuh, dia datang tumpan di fasal 3. Maka dia tak boleh diambil kira sebagai orang yang mustautin. Tak boleh. Kalau saya dulu tuan-puan, masa saya budak-budak dulu, kampung saya ni tak banyak masjid. Jauh tuan-puan, beberapa kampung jauh masjid. Nak pergi, sebab orang dulu dia pergi awal, 2-3 jam dah pergi. Jadi, datang tu imam dia kena tunggu bilang. 40 minit ataupun sejam lagi nak masuk tu imam sekejap berdiri tengok. Dia bilang dia kenal. Yang datang tu 40 orang tu mana dia kenal. Jadi tengok sekejap dia berdiri tengok, duduk balik. Sekejap berdiri balik, duduk tengok, duduk balik. Saya dulu masa budak-budak saya tak tahu kenapa imam sekejap berdiri tengok, sekejap berdiri tengok. Rupanya sekejap berdiri tengok dia bilang, cukup tak lagi yang 40 orang tu. Rupanya macam tu. Jadi itulah ketelitian orang dulu tuan-puan. Jaga dari segi apa nama ini, amalan mereka. Wallahu a'lam. Kalau ada soalan boleh, kalau tak ada dah cukup. Saya bagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya cikgu. Mengenai solat tadi, Okey. saya memang saya ada maklumat lah. Mengatakan memang tak perlu solat semula. Tapi bila dengar keterangan Ustaz ni, saya ambil kira lah. Ya. Pertama bagi saya, bagi pandangan saya, kita yang tahu ni memang kita perlu buat, tapi mungkin kita jangan highlightkan kita solat zuhur semula secara berjemaah. Mungkin boleh solat sendiri-sendiri atau macam mana. Okey. Sendiri di rumah ke atau macam mana. Sebab kalau kita buat solat secara berjemaah, dia nanti jadi isu lah. Betul. Ya. Ya. Jadi macam solat sifar solat semula secara berjemaah. Ya. Jadi nanti jadi negatif. Betul. Yes. Pandangan saya lah. Betul cikgu. Okey, saya setuju. Sebab tu kita buat, sebab tu pengurusi tanya tadi nak buat jemaah ataupun tidak. Sebab tu saya kata jangan buat SOP buat jemaah lah, sebab itu jadi isu. Jadi isu pula. Jadi kita sebab apa? Sebab asalnya benda ni dia tak menjadi isu negatif asalnya, kerana memang itu menjadi amalan para ulama. Sebab tu saya sebut tadi ada hujah, ada sumber. Dan kita sebut tadi sunat mengiringi dengan zuhur. Ada sumber yang jelas, ada nas yang jelas. Kita boleh buat, tak menjadi isu. Tetapi zaman kita ni tuan-puan, dia zaman yang orang yang dah tinggal ilmu, dia akan fitnah balik kepada ilmu. Maka apabila jadi fitnah, kita cuba cover. Jangan kita highlightkan. Jangan kita highlightkan. Walaupun asal dia, tuan-puan, ini bukan negatif. Asal dia. Asal bukan negatif, itu zaman kegemilangan Islam. Zaman dulu memang orang buat. Sebab tu ada dalam kitab. Tapi hari ni kita kena matching dengan kondisi semasa kita. Dia jadi orang yang dah tak berambil kira dengan benda-benda macam ni, benda ihtiyat apa ni, menyebabkan akan jadi isu negatif. Maka kita nak cover, jangan kita ni terpalit dengan isu negatif. Jadi kita semayang di rumah, ataupun kita boleh buat semayang di surau juga dalam keadaan yang tak buat jemaah. Kita buat surau, di surau kita buat, orang bukan tahu kita semayang zuhur. Orang tengok mungkin orang kata, semayang cikgu rajin semayang sampai 4. Semayang apa? Semayang sunat lah. Barangkali dia semayang sunat. Kita buat 4. Tak apa.
Okey, baik. Tan cantik soalan cikgu punya tu. Okey. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, pengurusi kita. Ini isunya kadang-kadang sampai ke saya. Okey. Dapat diukur pada tempat-tempat lain. Dia kata kalau terlalu ramai, adakah kita boleh buat sembahyang Jumaat itu berfasa? Maksudnya, datang satu Jumaat pertama, grup kedua pula, pasal kedua. Ataupun grup ketiga juga. Adakah itu dapat keinginan pada pemerintah? Terima kasih. Baik, cantik soalan tu. Baik, jawab dia semua puan. Kalau terlampau ramai sangat, tak boleh juga buat berfasal. Yang boleh buat berfasal tu sembahyang sunat air raya boleh. Sembahyang sunat air raya sebab dia masa dia tu panjang. Dan dia tak syarat berkumpul 40 orang. Jadi kalau sembahyang Jumaat tak boleh berfasal. Kalau ramai sangat, okey, fasa pertama buat dulu, habis datang pula fasa kedua, tak boleh. Dia kena buat sekali saja, satu Jumaat dalam satu Qoryah, hanya satu Jumaat. Kalau ramai sangat, kena beramal dengan qada dhaif, iaitu dia buat di tempat lain. Itu qada dhaif lah. Dalam mazhab kita, qada dhaif itu ditolak. Sebab itulah ulama kata tadi sunat mengiringi dengan zuhur. Kenapa? Kerana qada dhaif yang berhimpun beberapa Jumaat dalam satu fasal itu tak boleh. Baik. Okey. Ustaz nak tanya pasal fasal itu. Okey. Jadi contoh orang yang lambat datang tapi dia dapat satu rakaat Jumaat. Ya. Dan lepas tu dia ada, mungkin dia akan buat jemaah jemaah lain sebagai imam. Adakah itu dibenarkan ataupun macam mana? Okey. Hukum sah dah, Ustaz. Okey. Baik, cantik soalan tu. Jawab dia tu pun syarat sah sembahyang Jumaat ini iaitu mesti berjemaah. Kesemua 40 orang itu berjemaah. Sekurang-kurangnya ialah satu rakaat. Untuk dapat pahala ataupun untuk dapat status sembahyang Jumaat, mesti jemaahnya sekurang-kurang satu rakaat. Tak wajib dua-dua itu komplitkan jemaah. Sekurang-kurang mesti satu rakaat, mesti berjemaah. Contoh dia yang Abang Zaki tanya tadi, contoh dia pergi lewat, rakaat pertama dia tak sempat, dia masbuk rakaat kedua. Apabila rakaat kedua, dia niat Jumaat, tetapi dia sempat ataupun tidak satu rakaat. Sempat. Kalau sempat satu rakaat, dia complete satu rakaat lagi. Maknanya, dia, orang panggil, dapat Jumaat walaupun satu rakaat. Tetapi kalaulah dia pergi masbuk, tak sempat satu rakaat, maka dia wajib niat itu niat zuhur, niat Jumaat, tetapi dilengkapkan dengan zuhur. Tak perlu berhenti buat Jumaat lain, tidak. Takbir Allahu Akbar, tu imam dah sujud. Tapi dia niat apa? Dia niat Jumaat. Maka dia terus mesti tambah jadi zuhur. Itulah dia niat Jumaat, perbuatannya zuhur. Wallahu a'lam. Baik, saya rasa mungkin ya, ada lagi bang? Ada. Ini mengenai tentang ciri ahli Jumaat tadi, Ustaz. Ya. Fardu ain dia kena, dia contohnya macam dia punya tauhid dia, fiqh dia, tasawuf dia tu semua kena kena belajar lah, Ustaz, ataupun dia ada termasuk dalam ciri-ciri. Ada okey. Ada soalan dari inbox tadi kan? Saya pun lupa nak buka inbox tadi. Okey, baik. Ciri ni, yang kata ciri-ciri ahli Jumaat, iaitu orang yang sah dirinya sembahyang. Mudah bahasa simple, orang yang sah dirinya sembahyang. Salah satu ciri orang yang sah dirinya sembahyang, mesti dia qari. Apa maksud qari? Orang yang baik bacaan wajib, bukan bacaan sunat. Bacaan wajib sah. Ada 5 saja bacaan wajib. Kesemua 5 baca wajib itu sah, maka dia panggil qari. Boleh dikira ahli Jumaat.
Itu saja, simple saja. Jadi yang kata fardu ain itu dalam solat, fardu ain dia solat dia itu mesti sah. Apa makna ciri solat yang sah? Iaitu orang yang sekurang-kurang bacaan dia, bacaan wajib itu baik bacaan wajib. Dan perbuatan, rukun perbuatan dia tahu. Ada 8 rukun perbuatan, 5 rukun wajib itu, 5 bacaan wajib sah, itu dia panggil qori. Dan 8 lagi itu, dia tahu bagaimana cara asas untuk melaksanakan ke-8 wajib. Rukuk dia tahu simple syarat sah, i'tidal dia tahu syarat sah simple, sujud dia tahu syarat sah yang asas, duduk antara dua sujud dia tahu syarat sah yang asas. Jadi itu dinamakan orang yang sah dirinya sembahyang. Adapun yang abang Zaki tanya, fardu ain yang lain contohnya akidah. Akidah itu asas. Akidah itu memanglah dia kena Allah Taala, kena basic lepas basic. Sekurang-kurang dia tahu ciri-ciri Allah Taala yang asas, bukan tahu detail, tahu yang asas itu yang fardu ain. Tahu ada ciri 13, apa dia wujub, apa dia qidam asasnya, apa dia baqa asasnya, itu dia panggil asas untuk Allah terima amalan. Allah Taala nak terima ibadat ini mesti orang yang imam dia itu iman yang sempurna, iman yang sempurna. Wallahu a'lam. Ustaz, soalan terakhir pada saya. Okey. Isu yang viral baru-baru ni, pendakwa Ustazah Asma Harun rasanya. Ya. Katanya, kalau tak semayang Jumaat 3 kali, buat taubat. Lepas tu ada ustaz kan, dia masuk selepas tu isu tu, dia kata tak payah buat. So, lepas tu kenyataan yang dia buat Ustazah tadi. Apa pendapat ustaz macam ni? Okey, betul yang tu. Jadi pendapat Ustazah Asma tu dia dah tarik balik. Dan dia pun mungkin orang panggil silap teknikal lah, kesilapan teknikal pada Ustazah Asma, dan dia pun dah tarik balik. Jadi isu dia tuan-puan, kalau meninggalkan Jumaat lebih 3 kali itu haram, dosa besar dan fasik. Wajib dia bertaubat. Wajib bukan sunat. Wajib dia bertaubat. Tapi tak wajib qada lah, tak wajiblah qada Jumaat, wajib qada Zuhur. Tapi dia buat Zuhur, dia tak buat Jumaat, tak jadi isu wajib qada. Tapi itu Jumaat yang macam mana? Jumaat yang wajib ke atasnya. Cuma dia tak pergi, sengaja dia tak pergi. Dia wajib tak? Ya, dia wajib tapi sengaja dia tak pergi. Itu yang kita kata tadi, yang kita kata haram, dosa besar dan fasik. Wajib dia bertaubat. Tetapi kalau meninggalkan walaupun lebih 3 kali, meninggal itu kerana gugur kewajipan, maka tidak haram dan tak wajib qada. Tak wajib taubat, tak jadi isu taubat pun. Cuma mungkin inilah yang dia nak cerita. Cuma kita kena rasa macam bersalah. Kena rasa bersalah, rasa macam berdosa. Kenapa? Kerana tak boleh buat Jumaat. Kat situ okey betul. Kita kena rasa ingin sangat nak buat Jumaat ini. Rasa nak buat Jumaat tapi tak upaya. Sebab tu tunggu hari Jumaat pun tunggu juga nak buat Jumaat. Tak buat Zuhur lagi. Lewat. Buat Zuhur pun lewat. Sebab apa? Sebab dia kata mungkin Allah takdirkan aku boleh Jumaat. Buat Jumaat pun, buat Zuhur pun lewat. Ikut Ibnu Hajar. Jadi rasa bersalah tu. Dan tak wajiblah bertaubat. Cuma perasaan kita di sisi Allah Ta'ala itu, kita rasa bersalah. Kenapa? Kerana tak boleh buat Jumaat. Rasa rindu nak buat Jumaat. Wallahualam. Sama-sama. Dan saya rasa mungkin dah okey. Tak ada soalan kot. Saya tengok dalam inbox. Dalam inbox nampak banyak saya tak sempat respon. Tengok. Haji Kamaruddin, JK Mustautin, tapi pencin nak duduk kampung, adakah kira mungkin? Ya, betul, kira mungkin. Tak Mustautin. Kalau dia kata pencin nak balik kampung, tetap nama mukim, bukan Mustautin. Al-Fadil Muhammad Zul Fadli, macam Masjid Pucang Alan, ahli jemaah yang dikira Mustautin, merakumi semua fasal ke? Okey. Kalau masjid, dia ada databih dia Qaryah. Masjid itu Qaryah masjid.
Kalau qaryah masjid itu dikira beberapa fasal, kira beberapa fasal, itu kira persepadanan masjid. Dia orang tahu, persepadanan masjid dia termasuk surau. Sebab tu satu masjid kadang-kadang ada 5 surau yang di-cover oleh masjid. Maka 5 surau itu dikira qaryah masjid. Okey. Serta lagi soalan Al-Fadil Bilal kita, jika musafir bangun selepas subuh yang naik flight waktu Jumaat, adakah ia boleh solat qada zuhur nanti? Baik, kalau dia musafir itu musafir selepas subuh. Ni dia rukun. Kalau musafir selepas subuh, itu dia panggil dia dah ada kewajipan Jumaat. Dia wajib Jumaat tu. Wajib Jumaat dalam musafir dia. Kenapa? Kerana dia musafir selepas subuh. Yang kata orang musafir tak wajib Jumaat, dia musafir sebelum masuk hari Jumaat. Dia musafir hari Khamis. Tak masuk subuh hari Jumaat lagi. Itu tak wajib dia Jumaat. Tapi kalau dia musafir selepas subuh, dia wajib Jumaat. Kalau dia tak boleh buat Jumaat juga dalam musafir dia tu, terpaksalah dia kena qada lah. Tu. Adakah boleh solat qada zuhur? Ya. Wajib qada zuhur, tetap wajib lah qada zuhur tu. Kalau lah dia terlepas musafir zuhur tu. Tapi dia kena buat lah zuhur tu. Dia tak boleh tak buat. Asal dia wajib Jumaat. Asal dia wajib Jumaat. Tapi dah dia musafir naik flight, tak boleh dah buat Jumaat. Dia kena buat zuhur. Apa ciri-ciri qari? Adakah yang lulus Fatihah dan tahiyat akhir dikira qari? Ya, qari ni yang lulus semua 5 bacaan. Yang lulus ke semua 5 bacaan dan lulus ke semua terma asas berkaitan dengan 8 rukun. Al-Fadil Haji Rosli, hari tu berulang kerja ke Shah Alam. Adakah dikira sebagai bermukim di Shah Alam? Ya. Bermukim tempat dia panggil mukim sementara. Mukim ni kita akan belajar akan datang tuan tajuk khusus. Dia mukim ni dia ada mukim tempat singgah, tempat singgah kita sementara kita singgah satu tempat, itu dia panggil mukim juga. Dia panggil tempat persinggahan kita dinama mukim, tempat tinggal sementara kita dinamakan mukim. Adakah berbeza takrif mukim ketika musafir? Di mana dikira bermukim jika tinggal lebih 3 hari. Okey, ini kita akan bincang detail dalam bab jamak qasar, iaitu mukim di dalam tempat persinggahan. Persinggahan itu dinamakan mukim, tempat persinggahan. Tak nama musafir, dinamakan mukim. Tapi nama musafir ini ada tempat singgah yang nama musafir. Itu tak sempat saya nak detailkan hari ini. Itu nanti kita masuk tajuk jamak qasar. Jamak qasar ni yang nak faham apa makna musafir. Kerana tempat singgah di dalam permusafiran itu dinamakan musafir, tak nama mukim. Sekiranya tempat singgah dia tak lebih daripada 4 hari, 4 malam. Tetapi kalaulah dia singgah lebih 4 hari, dia panggil mukim secara auto. Ada mukim secara lebih auto, ada mukim secara cukup 4 hari. Itu kita akan bincang akan datang. Haji Ridwan, 40 ahli Jumaat termasuk iman ke Ustaz? Ya betul, termasuk iman 40 orang. Kalau bini ada 2, boy, kemah ni Haji ni. Kampun ada 2 lah. Apa ni? Kalau bini ada 2, kampun ada 2 lah. Betul. Macam mana status mustautin? Sebab berbelah bagi nak mati dengan bini pertama atau kedua? Tak boleh berbelah bagi. Kena decide nak mati dengan bini pertama. Jadi mustautin kat sana lah. Dia tak boleh belah bagi. Status kita dia tetap ada status. Kalaulah dia kata aku ni nampak gaya nak mati di kampung akulah kampung asal bini pertama. Dia kena bini pertama dia lah mustautin. Dalam tempoh PKP ni tak dapat jemput, dah tentu tak dapat peluang datang dalam tempoh dan datang dalam apa tu? Tak dapat peluang datang dalam tempoh dan khutbah di masjid. Boleh ke dia terus solat sejurus masuk waktu zuhur? Baik, saya dah jawab tadi. Saya rasa okey, jawapan tu dah saya jawab di awal tadi. Wallahu a'lam. Ustaz, ada lagi saya nak tanya ni. Okey. Jika kita dah listkan nama peserta jemaah untuk solat Jumaat,
bila tak dapat hadir pada Jumaat tu, adakah dia berhukum berdosa Ustaz? Kalaulah dia sengaja, sebab dia mustautin. Sebab tu mustautin ni dia tak boleh keluar Jumaat. Kalau mustautin tu maksudnya cukup-cukup 40. Kalau mustautin cukup-cukup 40 dan kita dah list awal. Kita dah bagi tahu di awal, kamu ni hari Jumaat ni dikira kena hadir ke masjid sebab untuk pastikan Jumaat terdiri. Maka haram ke atas dia tanpa sebab lah, haram ke atas dia pindah ke tempat lain, atau maksudnya dia pergi solat di tempat lain, ataupun sengaja dia tak pergi menyebabkan orang lain tak boleh buat Jumaat. Itu haram. Tapi kalaulah dia ada sebab syarak, sebab syarak dia tak pergi, maka tak haram lah. Tapi kalau lebih 40, ya. Tapi maksud saya ni sekarang PKP ni contoh kehadiran jemaah 6 orang. Okey. Jadi nama-nama 6 orang tu dah tersenarai dalam hari Jumaat tersebut. Tapi salah seorang tak dapat hadir, yang tak hadir tu apa hukum dia? Okey, tengok tak hadir tu sebabnya contoh 6 orang saja. Yang hadir 5. Yang hadir 5, kalau yang tak hadir itu kita tengok. Pendapat 5 ini kita terpaksa guna qaul pendapat yang kata 4 orang. Ada 4 orang tu, kita buat 4 orang. Jadi kalaulah dia ni orang yang kelima, tak hadir ni yang kelima, tak menjadi isu. Sebab apa? Sebab boleh dibuat dengan angka 4 orang. Boleh dibuat dengan angka 4 orang. Tapi yang jadi isu ni macam mana tuan-puan? Yang jadi isu kalau dia tak datang, sedangkan dia kena cukupkan angka untuk boleh buat Jumaat. Dan sebab tak datang pula bukan sebab syar'i, maka haram kata dia. Bukan sebab syar'i, maksud sengaja dia tak datang, itu haram. Tapi kalau sebab syar'i, tak datang kerana diuzurkan, maka tak, orang panggil harus, tak jadi haram lah. Contohlah bang, contoh kita nak buat 4 orang. Nak beramal dengan kaum 4 orang. Tiba-tiba yang datang 3 je. Kita dah bagi nama awam. Dia ke-4, maka tak boleh buat lah. Sebab tak cukup 4. Maka tak boleh buat dengan sebab dia tak datang, dan pula dia tak datang dengan bukan sebab syar'i, bukan sebab uzur syar'i, maka haram ke atas dia sengaja tak datang menyebabkan kita tak boleh buat Jumaat. Kenapa tak boleh buat Jumaat? Kerana sekurang-kurang buat Jumaat 4 orang. Kita nak ambil amal 4 orang kan? Kita nak ambil pendapat yang kata 4 orang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya macam ni, saya tiap-tiap hari Jumaat ni sekarang ni kena bekerja. Okey. Kena bekerja maksudnya pergi ke Shah Alam. Jadi Shah Alam kita tak boleh keluar sebab karya sana yang boleh keluar. Jadi adakah saya jatuh wajib saya kena ambil cuti ke untuk sembahyang Jumaat di Syifa ke? Sebab bila keluar tu sembahyang kat sana dah tak boleh. Macam mana tu hukumnya? Okey. Kalaulah kita di Syifa tu kita ahli ciri-ciri ahli Jumaat dan kita pula terpilih, tu wajib. Kena tengok syarat. Jadi wajib kita nak tak pergi kerja ni, kita kena ambil cuti ni, tengok syarat. Kalau kita tak pergi kerja, memang kita boleh solat Jumaat di Syifa. Kenapa? Kerana kita ciri-ciri di Syifa tu, kita ahli Jumaat di Syifa, dan kita pula kebetulan dipanggil, nama kita terpilih hari itu. Itu wajib. Tapi kalaulah kita di Syifa ni, kita ahli Jumaat, tapi kita tak terpilih, tak wajib kita ambil cuti. Buat zuhur je lah. Maksudnya 6 orang tu boleh rotate lah mana JK yang dia rotate lah. Tak boleh orang sama kesian pula kan. Yang orang sama pengurusi je lah. Pengurusi dengan imam. Untung lah imam dengan pengurusi. Tiap-tiap minggu dia je lah. Bila pun sama tak? Bila pun iman pun sama. Pengurusi ni kadang-kadang boleh juga rotate orang lain kan. Jadi yang tak boleh rotate Tok Bilal lah. Tok Bilal dengan Tok Iman lah. Wallahu a'lam. Ada lagi Okey. sahabat, kalau tak ada kita mungkin berhentikan sedang pagi ni. Soalan dalam Tak ada. okey, tak ada. Saya sudah balik ke Abang Zaki. Alhamdulillah, terima kasih semua. Terima kasih kepada pengurusi kita, kepada semua ahli jawatan kuasa, kepada tuan-puan. Mudah-mudahan ada manfaat, ada benefit dan ada input pada apa kita hari ini. Wallahu a'lam. Saya sudah balik kepada Abang Zaki.
dalam Alhamdulillah pada sahabat-sahabat yang lain yang turut serta dalam tazkirah kita pagi ini, insyaAllah di lain masa kita cuba cari apa-apalah perkara-perkara yang boleh berkongsi bersama dengan ilmu daripada Ustaz Azam. Itu sajalah dari ucapan saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan kathir. Dalam Facebook Live dia sama-sama. Bagus. Baju pakai ni bagus. Bagus. Baju pakai. Surau ni tidur. Baik, ada settle dah Google Meet. Saya tengok soalan-soalan kat sini. Okey, Al-Fadhil Ustaz Zakaria. Yang berpegang pada qaul 4 orang itu wajib ada zuhur ke sah? Baik, yang berpegang kepada qaul dhaif 4 orang tu walaupun dhaif tetapi al-Imam ditarjih oleh Imam Muzanni dan tarjih juga oleh al-Imam Abu Bakar. Ada dalam kitab I'anatul Talibin. Dia qada itu boleh beramal, boleh beramal, cuma status i'adah itu wajib ke tidak? Apabila qaul itu beramal, jadi status i'adah zuhur tak wajib. Cuma ihtiyatnya ialah ihtiyat, jadi kita sunat untuk kita i'adah zuhur balik. I'adah zuhur. Sebab tu inilah dia yang di apa nama ini yang diamal oleh saya sebut tadi dalam amal oleh tuan-tuan guru kita. Jadi ihtiyat kita berpegang kepada qaul mu'tamad. Kerana qaul mu'tamad kata tak sah. Jadi kita bagi orang yang berpegang pada qaul mu'tamad, memang dia kena wajib i'adah zuhur lah. Settle tuan-puan. Jadi soalan-soalan tu saya rasa terjawab. Kesimpulannya kita bagi orang yang solat zuhur hari ni solat Jumaat hari ni, kena ihtiyatnya sangat bagus. Ihtiyatnya kena buat zuhur balik tuan-puan. Kena buat zuhur balik. Wallahu a'lam. Terima kasih semua. Kita hari ni santai-santai dengan Masjid Puncak Alam. Jadi buat Google Meet atau surah Puncak Alam. Buat Google Meet tapi atas permintaan sana, jemaah sana juga supaya minta supaya kita buat juga apa namanya live. Sebab tu kita meraihkan dia orang, kita buat juga live walaupun kita tak baca kitab sebenarnya. Kita just ambil poin-poin penting dalam kitab untuk kita bahas benda-benda yang jadi panggil apa? Jadi kemuskilan, kekusutan di kalangan jemaah untuk kita urat, untuk kita settlekan. Jadi paling pentingnya tuan-puan, kalau kita sembahyang Jumaat di mana-mana hari ni sembahyanglah zuhur balik, tu je lah. Sembahyang zuhur balik. Kadang-kadang kita, sebabnya asal pun kadang-kadang kita berpegang pada qaul mu'tamad tak wajib pun Jumaat. Contohlah kita tuan-puan, contoh masjid kita di tempat kita ni berbilan Jumaat, tak wajib Jumaat, berbilan Jumaat. Tapi kita nak kena pergi juga, jadi fitnah tak pergi. Pergi tu buat zuhur. Pergi buat zuhur. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna minal ulama wal 'amilin wa ja'alna minal mukhlisin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih semua tuan-puan.